Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Perdana Menteri dalam ucapannya memetik, we're not going to let the people suffer. Sejujurnya saya rasa dia jarang turun padang dan sebab itu dia tidak tahu masalah sebenar di peringkat akar umbi. Tidak perlu tengok di peringkat nasional, di kawasan parlimennya sendiri di Pagoh, ramai yang sanggup datang ke pusat khidmat Parlimen Muar untuk minta tablet, laptop dan food basket. Saya tidak takut untuk kongsikan list nama kerana list nama itu ada. Realiti pada hari ini sangat berbeza seperti apa yang digambarkan dalam ucapannya. Sesi perbahasan bukanlah sesi untuk kita mendengar taklimat khas. Hari ini purata kes 15,000. Dah 200 mati setiap hari. Lebih 1,000 bunuh diri dalam tempoh masa 1 tahun. Sebelum darurat, purata kes 2,000. Kini dalam tempoh masa darurat, 15 ke 17 ribu setiap hari. Jelas menunjukkan selepas 7 bulan darurat diisytiharkan, pintu demokrasi ditutup, kes meningkat, lebih ramai yang meninggal, situasi ekonomi lebih teruk, darurat jelas gagal. Ini bukan situasi masalah kesihatan semata-mata. Kita juga perlu lihat situasi ekonomi negara. Kini lebih 1 juta rakyat Malaysia menganggur dan dianggarkan akan ada tambahan 500,000 lagi yang akan menganggur dalam 2-3 bulan yang akan datang. Bukan itu sahaja, kajian-kajian menunjukkan lebih 500,000 keluarga yang sebelum ini tergolong dalam kelas pertengahan kini tercicir masuk ke kelas B40. Kadar kemiskinan negara meningkat 2 kali ganda. Lebih 600,000 have fallen through the cracks of poverty. Purata gaji rakyat Malaysia pada tahun ini menurun 17%, tetapi sambil rakyat sengsara, hilang kerja, purata gaji menurun. Kajian juga menunjukkan bahawa 50 orang terkaya di Malaysia, purata hartanya meningkat 14%. I'm not just quoting numbers and figures, ini adalah realiti pada hari ini. Di mana yang miskin terus jadi miskin, yang kaya terus kaya. Ini realiti pada hari ini. Pada masa yang sama, kita juga lihat, sambil yang kaya terus kaya, kerajaan tidak ada iltizam politik untuk mengenakan selepas ini. Untuk mengenakan cukai luar biasa ataupun windfall tax kepada syarikat-syarikat gergasi who profited excessively semasa tempoh COVID. Kenapa takut? Saya cadangkan untuk kita membantu golongan hartal, doktor-doktor kontrak yang memerlukan peruntukan tambahan. Kerajaan jangan takut dengan tauke-tauke, syarikat-syarikat pengeluar glove, getah. Kenakan windfall tax ke atas mereka supaya akhirnya kita dapat berikan peruntukan itu untuk pastikan bahawa doktor-doktor kontrak kita, kebajikan mereka terbiaya. Saya lihat ucapan sebentar tadi ada yang kata bahawa negara lain pun terkesan dengan COVID. Dengan itu ini bukan salah kerajaan semata-mata. Itu tidak betul. Kerana kalau kita lihat jumlah purata jika nak dibandingkan dengan negara-negara lain, purata di Malaysia jauh lebih teruk. Kita tidak perlu lihat purata kes COVID saja. Lihat purata kematian daripada kes COVID. Purata kematian kes COVID di Malaysia 6 kali ganda lebih tinggi daripada purata kes kematian COVID di seluruh dunia. 10 kali ganda lagi tinggi daripada purata di negara-negara Asia. Persoalannya ia jelas menunjukkan kerajaan ini bukan saja tidak stabil, tidak ada keabsahan, SOP cacar merba, ada yang adakan pesta durian, semalam pesta menari. Bila nak sampaikan bantuan, hantar satu rombongan yang besar walhal nak sampaikan food basket saja. Perkara sebegini menghantar satu mesej yang teramat jelas bahawa kita gagal untuk menangani COVID dengan baik
Dengan itu, masalah yang kita timbulkan itu akhirnya menyebabkan for people to suffer and some families to die. Impak COVID bukan sahaja pada hari ini. Jangka masa panjang dia, khususnya dalam sektor pendidikan. Sambil kerajaan boleh memperuntukkan puluhan juta ringgit untuk bayar Saitros bawah JKOM. Tetapi sampai hari ini, pemberian 150,000 laptop itu masih tak sampai-sampai lagi. Dan apabila kita persoalkan mana Kementerian Kewangan kata ini bawah Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan kata ini bawah Kementerian Kewangan. It's not hard. Hanya 150,000 laptop sahaja. Tetapi itu pun agak sukar daripada sudut koordinasi. Tapi apabila kita lihat dari sudut Kerajaan Perikatan Nasional, don't kid ourselves. Ini bukan kerajaan bersatu saja. Mana UMNO? Ya, dekat dalam sosial media, pumpang. Dalam Dewan, sunyi, diam, tak cakap apa-apa pun. Jangan takut. Kalau mereka nak ugut, biarlah ugut. Kita lawan. Ini kalau takut macam ni, oh kerajaan gagal di sosial media. Dalam Dewan, diam, keluar. Kalau nak lawan, betul-betul lawan. Rakyat menilai dan melihat. Apabila kamu membentuk Jelebur dah jemput dah cakap tadi. Kerajaan. Dalam pembangkang, kita akan tuntut. Sebelum ni kata, oh masalah COVID bermula daripada PH. Amboi. Selepas Dr. Zul letak jawatan, kosong kes. Kini 17,000 sehari. 200 meninggal sehari. Dan lebih 1 juta orang kena COVID. Penjelasan. Minta rumuskan. Masa dah datang. Minta rumuskan Muar. Ahli Parlimen Muar berbohong di Dewan ni. Dia berbohong. Dia kata masa kami letak jawatan kosong kes. Bohong. Itu bohong. Pembohongan. Izinkan saya bercelah. Sebentar. Pembohongan yang mutlak. Sila rumuskan. Saya nak rumuskan, ada seminit lagi. Sila. Muar, bagi saya sikit. Bohong, wahai Arau, yang jaga pintu negara adalah Kementerian Dalam Negeri. Siapa Menteri Kementerian Dalam Negeri apabila rakyat China dibenarkan masuk? Tolong jujurlah. Dengan itu, saya rasa yang penting adalah ini. Daripada kita lihat pada masalah, wujudnya kerana kerajaan tidak ada keabsahan. Bekas menteri beliau yang gagal masa tu. Cadangan-cadangan yang telah pun diketengahkan. Laptop-laptop yang harus disampaikan secepat mungkin. Moratorium tanpa faedah. Semua perkara ini telah pun dibincangkan dengan begitu panjang. Tetapi akhirnya tidak ada jalan penyelesaian atau tidak ada proses pelaksanaan langsung. Dengan itu saya ingin cadangkan dalam Dewan ini, khususnya pada minit-minit yang terakhir tadi, tiba-tiba diumumkan darurat telah pun ditamatkan atau diberhentikan minggu lepas. Dengan itu, khususnya apabila Presiden UMNO dan UMNO mengeluarkan kenyataan tidak lagi menyokong Perdana Menteri untuk kita ada kerajaan yang stabil, perlu ada undi percaya dalam Dewan Rakyat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.